Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar kepada semua murid cikgu? Sihat ke tidak? Sihat. Okey, alhamdulillah semua murid dah sihat. Semua murid dalam keadaan sihat semasa berada di rumah. Okey, sebelum kita meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini, hari ini sama-samalah kita baca doa. Lelaki ke perempuan ke kita baca sama-sama. Okey. Semua buka mic untuk kita baca doa sama-sama. Okey, tanda tangan. Okey, mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa hikmah alaina min qada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua murid yang telah membacakan doa tadi. Okey, sebelum kita meneruskan sesi PDPR kita, cikgu ada sedikit uji minda untuk pagi ni. Okey, jap cikgu pinkan ke dalam info message. Boleh masuk dalam quizzes untuk kita buat quizzes pagi ni. Ini tak ada kena, ini hanya untuk minda kamu saja. Okey, boleh tengok dalam in-call message, dalam chat tu ada link quizzes, boleh tekan dan terus masuk. Tiga orang. Izmi tak ada masuk lagi ni. Izmi, Zahra, Safwan. Okey, Zahra tinggal dari seorang. Untuk sebelah orang kita ni. Selamat datang kepada Danisha. Okey, selamat datang kepada Danisha. Kalau yang baru masuk tu, tengok link dalam chat tu. Ada link quizzes, boleh masuk untuk kita jawab uji minda pagi ni. Soalan yang mudah-mudah je. Okey, dah cukup. Kita akan mulakan.
Buat nak jawab ke? Siap. Okay, tak apa, tak apa. Kalau yang dah siap tu, kita tunggu kawan kita yang tak siap. Safwan nak jawab ke Safwan? Tak ada lawan pun slow. Ah, okey, cikgu rasa Safwan tak boleh jawab tu. Kita lepaskan saja uji. Okey, tahniah kepada yang dapatkan. Sama je. Kali sama je Okey, markah semua sama nampak tu semua 100 markah semua 100. Okey. Baiklah. Sedikit suara cikgu jelas tak suara cikgu? Jelas. Okey, kalau jelas alhamdulillah. Okey. Tadi sedikit uji minda pagi ni ambil soalan susah ke senang? Soalan susah ke senang? Senang. Senang. Okay, soalan senang je kan. Untuk tengok kamu punya cerdas tak cerdas awak punya otak hari ni. Okey. Kita teruskan dengan sesi PDPR kita pada hari ini. Dah bersedia dengan buku teks, dengan modul PDPR dan juga alat tulis? Dah sedia belum? Dah. Okay, cikgu harap semua dah ada semua tu jadinya kita akan buat sekali nanti. Hari ni kita hanya buat satu latihan. Esok 2 dan hari Khamis 2. Okey? Baik, murid-murid cikgu, macam biasa adab dulu baru ilmu. Jom belajar bersama Cikgu Syawal. Okey, bahasa Melayu tahun 5. Di sini segalanya bermula. Tajuk kita pagi ni ialah apa murid-murid? Apa tajuk kita pagi ni? Apa tajuk kita pagi ni? Okey, inovasi pemasaran. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.2.2 bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif. okey, itu standard pembelajarannya pada hari ini. Kita teruskan dengan apa yang akan kamu perolehi hari ini. Yang pertama, mendengar dan menakul petikan untuk mendapatkan maklumat dengan betul.
Yang kedua, melengkapkan peta pelbagai ahli dengan maklumat yang betul berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Okey, kita teruskan. Okey, hari ini pantun. Siapa nak baca ni? Pantun ni? Pantun Dewan Bahasa Pustaka ni. Alif Imran. Boleh Alif Imran baca? Tadi tengok ada angkat tangan tadi. Pancang Jerman di tengah laut, dilanda pasang tidak tenggelam. Orang berakal menjaga mulut, di muka orang banyaklah diam. Terima kasih Alif Imran. Okey, terima kasih. Siapa lagi nak baca? Siapa lagi nak baca? Muaz Siapa angkat tangan tadi? Okey. Baca Muaz. Pancang Jerman di tengah laut, dilanda pasang tidak tenggelam. Orang berakal menjaga mulut, di muka orang banyakkan diam. Okey, terima kasih Muaz Fahmi. Wakil perempuan ada tak? Wakil perempuan. Lelaki 2 orang. Wakil perempuan ada tak yang nak baca pantun ni? Ada tak? Siapa-siapa perempuan, wakil murid perempuan? Ini ada Zara, ada Kasih. Okey, Zara. Pancang Jerman di tengah laut, dilanda pasang tidak tenggelam. Orang berakal menjaga mulut, di muka orang banyaklah diam. Okey, terima kasih Zahra. Seorang lagi perempuan. Siapa nak baca? Okey, murid perempuan. Siapa lagi? Kalau tak ada, kita teruskanlah. Okey, kita teruskan. Soalan, apa itu promosi? Siapa boleh jawab? Belum cikgu tunjukkan jawapannya. Apa itu promosi? Diturunkan harga. Turunkan harga. Okey, terima kasih Afif. Selain turunkan harga, apa itu promosi? Boleh cakap, tak ada masalah. Yang ini tak payah angkat tangan. Ini soalan yang cikgu tanya kepada semua orang. Apa itu promosi? Ini soalan yang kebar je ni. Soalan arah rendah je ni. Apa itu promosi? Afif bagi tahu tadi, turunkan harga. Orang lain? Apa itu promosi? Kita selalu dengar ni. Diskaun. Diskaun. Okay, terima kasih. Amir. Tawaran harga murah. Okey, boleh, betul. Terima kasih Izmi. Yang tak nak bercakap, tulislah dalam chat tu pun boleh. Tak ada masalah. Okey, promosi. Apa lagi? Cepat jawapan. Baru 3 jawapan. Harga turun, diskaun samalah. Itu Izmi ada bagi tahu tadi. Tawaran harga murah. Selain tu apa promosi ni? Belum cikgu tunjukkan jawapan. Tak ada dah Okey, kalau tak ada, ini jawapannya. Safuan ada tak Safuan? Baca Safuan. Masuk promosi ni. Promosi bermaksud proses kaedah atau cara untuk memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan. Promosi merupakan sejenis bantuan perniagaan. Promosi dijalankan
disajikan dalam pelbagai cara bergantung kepada kehendak pengeluar atau produk yang dikeluarkan. Okey, terima kasih kepada Safwan. Okey, inilah maksud promosi murid-murid, bermaksud proses, kaedah atau cara untuk memberitahu, menyedarkan, memujuk dan mempengaruhi pengguna untuk membeli sesuatu barangan atau perkhidmatan. Okey. Pernah tengok tak Shopee 99 tu? 99, 10, 10. Ada tak? Ada tak? Promosi Shopee 99, 10, 10. Ada tak? Ada ke tak ada murid-murid cikgu? Ada. Ya kan? Itulah bentuk promosi. Okey, itulah bentuk promosi untuk bagi tahu kepada semua pengguna, semua orang Ada. yang kita ada buat jualan. Okey? Kita kena buat promosi. Itu contoh yang terdekat lah. Yang hampir dengan kita semua dalam era kita duduk kat rumah ni kan. Sebab kita Shopee pun secara online dah sekarang kan. Jadi itulah dia nak bagi tahu ada jualan murah. Mungkin dapat hadiah. Betul? Ada dapat hadiah kan? Kan masa Shopee tu dapat hadiah kan? Ada. Itu antara promosi yang dijalankan. Okey, itu sekarang kalau dulu promosi ni dalam buku teks tu ada ditunjukkan. Okey. Ini maksud promosi Okey, bentuk-bentuk promosi. Okey, ini pula bentuk-bentuk promosi ada 4. Ada 4 Ada 4 kaedah promosi yang cikgu cakap tadi, pengiklanan. Okey, dalam TV, dalam televisyen, dalam media massa, radio, internet. Sekarang sebab dalam telefon pun ada kan. Selalunya kalau dalam pengiklanan dalam media massa ni, dalam selain TV, radio, internet, dalam apa lagi? Dalam internet tu. Kat mana dia selalu buat iklan? Kat mana semua Pasaraya. Shopee. Pasaraya. Kan ni contoh kalau influencer-influencer yang buat review makanan ke, barangan ke, dia selalu tunjuk kat mana? YouTube. Selain YouTube. Selain YouTube. TV. Apa tu? Apa Farah? TikTok. TikTok. Okey, terus. Selain TikTok, tadi apa? YouTube. TV. TV tu bukan cikgu nak cakap yang sekarang. TV tu biasa. Yang selalunya kamu tengok YouTube, tadi TikTok, Instagram, IG, lagi satu. IG Live lagi satu. Facebook. Facebook tu. Betul lah tu. Okey. Kalau dalam TV tu yang biasa, memang semua orang dapat tengok, dapat dengar kan. Tapi yang terkini, yang biasa orang buat memang dalam YouTube, dalam Facebook, dalam IG, dalam TikTok kan. Nak iklankan sesuatu barang, betul? Okey, itu pengiklanan. Tapi ada juga kaedah promosi yang kita boleh jalankan secara jualan langsung. Pernah tengok tak orang datang rumah awak? Pernah ada orang datang rumah awak, dia jual kepala apa? Kepala tong gas. Ada tak? Quran ke ada tak? Tak ada. Ada, tak sampai lah tu. Okey. Kaedah jualan langsung ni maknanya penjual tu dia pergi kepada pembeli. Penjual tu pergi sendiri kepada pembeli, dia pergilah dari rumah ke rumah ataupun dari sekolah ke sekolah. Kalau dulu kan ada tak orang jual buku ke apa lagi yang selalu buku cerita ada kan? Pernah tak? Ya. Itu contoh jualan langsung. Maknanya kita tak pergi cari barang tu. Penjual yang cari kita. Itu jualan langsung. Yang seterusnya ialah promosi jualan. Yang ini banyak dalam pasaraya. Okey?
Yang ini banyak dalam pasar raya ataupun kedai-kedai khusus. Contohnya Al-Ihsan. Kan Al-Ihsan ada tak buat promosi jualan ni? Dia bagi diskaun. Kan ada bagi diskaun tu kan 70%. Lepas tu mungkin ada Hari-hari. hari-hari pun ada dia bagi, mungkin ada bagi hadiah, mungkin dia ada bagi kupon ataupun dia akan bagi kita macam apa? Satu kupon kupon lah. Bata dan sebagainya. Itu contoh promosi jualan. Dan yang keempat, publicity. Yang ini kita gunakan kalau sekarang publicity ni kita gunakan artis lah. Artis ataupun orang-orang yang dah berjaya sebagai pengguna produk yang kita nak jual tu. Contoh yang paling cikgu tengok berjaya ni lah artis Syuib. Kenal tak Syuib Sepah tu? Kenal tak Syuib? Kenal. Apa yang diniagakan oleh Syuib tu? Madu aiskrim. Aiskrim Bubble Bee tu kan? Betul tak? Kan? Okay, aiskrim Bubble Bee tu maknanya dia gunakan artis, kawan-kawan artisnya untuk mempromosikan jualannya. Itu antara artis-artis yang berjaya lah. Macam Nabil dia ada keluarkan Dorylicious Nabil Raja Lawak tu. Ada tak dia keluarkan dia punya produk? Ada. Cikgu rasa. Itu antara daya penarik. Kita gunakan orang-orang yang terkenal untuk kita jual barang kita. Ini 4 kaedah promosi. Okay, tapi dalam buku tu nanti kita tengok. Buku teks tu dia lain sikit. Ini cikgu yang biasa penjual gunakan. Okey, kita teruskan dengan inovasi pemasaran tajuk kita pada hari ini. Okey, tengok dalam buku teks sama tak? Sama tak dalam buku teks muka surat berapa tu? 173. Okey, muka surat 173. Okey, inovasi pemasaran. Salam sejahtera kawan-kawan. Sila lihat cadangan saya tentang kaedah promosi produk jualan kita untuk karnival keusahawanan nanti. Okey, ini Farisha bentangkan kaedah promosi produk jualan yang akan mereka gunakan sebelum, semasa dan selepas karnival keusahawanan tu. So tak ada kan? Tapi cikgu boleh anggapkan ia sebagai sebelum, semasa dan selepas karnival keusahawanan ni. Okey, apakah produk yang akan dijual oleh kumpulan Farisha ni? Kalau kita tengok dalam kita Sandwich. okey, Sandwich. terima kasih. Betul, sandwich Okey, sandwich. Sandwich ada berapa perisa? Perisa. Dia sandwich apa? Sebutkan sandwich tu. Jenis-jenis sandwich perasa dia. Rasa dia. Sandwich apa? Bukan bahan. Contoh sandwich sardin. Selain sardin, apa lagi? Tuna. Tuna. Sardin lagi? Telur. Betul. Okey. Maknanya mungkin sandwich yang akan dijual oleh Farisha dan rakan-rakannya ini ada beberapa jenis sandwich lah. Sandwich bentuknya macam mana? Bentuk sandwich. Segitiga. Ya, terima kasih. Segitiga Segitiga ke 3 segi? Segitiga. Okey, segitiga. Okey. Sandwich biasanya kita akan jual dalam bentuk segitiga lah. Okey. Dalam bentuk segitiga. Dan juga kalau sekarang dah ada siap bekas yang bentuk segitiga, betul tak? Tu sandwich tu tak? Betul kan? Betul. Kalau dulu zaman cikgu tak ada, jual juga sandwich bentuknya segitiga juga, tapi tak adalah dalam bekas yang macam sekarang. Dia jual macam tu je lah.
masuk plastik biasa je. Okey, kita lihat sama-sama kaedah yang akan digunakan oleh Farisha dan rakannya. Okey, yang pertama kaedah menggunakan pelbagai media sosial terkini seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Okey, aku lupa jap. Ni baru betul. Ini kaedah pertamanya, menggunakan pelbagai media sosial terkini seperti Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Ini sebelum karnival keusahawanan tu Maknanya kumpulan Farisha ni dah wawarkan kepada semua rakan, semua kenalan. Kenalan ni maknanya mungkin di luar sekolah kan. Bagi tahu ada program karnival keusahawanan, mereka jual sandwich dan sebagainya. Ini sebelum karnival. Ini kaedah pertama. Kaedah yang kedua ialah mengedarkan risalah kepada semua warga sekolah. Yang ini mungkin Farisha akan gunakan semasa sebelum dan juga semasa. Okey, sekolah kita tak pernah buat lagi karnival keusahawanan ataupun karnival co-curriculum. Tapi kalau dulu cikgu bersekolah memang ada sehari itu dijadikan sebagai karnival keusahawanan. Kita semua yang jual tu semuanya murid-murid. Okey? Yang jual barang-barang makanan, minuman semua murid-murid. Dan murid-murid lain hanya perlu beli. Bawa duit lah masa tu banyak. Kalau dulu dia pakai kupon. Kalau RM10 tu dia bagi berapa kupon? RM5 ada satu, RM2 ada 4 dan sebagainya, untuk cukupkan RM10. Itu kaedah karnival keusahawanan. Ini kaedah yang Farisha gunakan. Dia bagi risalah. Risalah ni biasa kan kita dapat tak? Betul tak? Kalau kita pergi Temeloh, ada orang letak kat kereta, betul tak? Pernah dapat tak? Sampai je kat kereta mak ayah kamu, ada risalah apa-apalah. Pernah dapat tak? Pernah dapat ke tidak? Pernah. Pernah kan? Risalah-risalah tu, contoh risalah tu macam tu lah. Maknanya selit-selit je. Dia nak bagi tahu yang ada jual produk ataupun perkhidmatan. Okey, kaedah yang ketiga ialah memasang gegantung di hadapan sekolah. Yang ini mungkin semasa karnival. Gegantung tu biasa kita panggil banner tu kan. Betul tak? Betul tak kita selalu panggil banner? Kita sebut banner. Tapi dalam bahasa Melayu, kita kena sebut gegantung. Bukan tali gantung. Tali gantung tu untuk orang yang salah. Terima hukuman ke tali gantung ni. Gegantung ni bahan yang kita gantung menggunakan kaki khasnya. Kalau kamu dapat lihat di sekolah, ada gegantung ini diletakkan di pusat sumber, di kawasan-kawasan ujian ilmu itu. Itulah contoh-contoh gegantung. Okey, gegantung ni ada pelbagai bentuk. Ada pelbagai bentuk, ada yang menegak, ada yang melintang dan sebagainya. Okey, kaedah ketiga ni mungkin diletakkan di kedai Farisha tadi. Dari jauh orang dah tahu dah. Aku contohlah Farisha punya gerai warna biru kan. Gerai biru ini jual sandwich. Dah tahu dah. Mungkin ada peminat sandwich akan ada sandwich jual lah. Terus pergi beli dan sebagainya. Itu daya penarik. Okey, gegantung ini ialah daya penarik untuk orang beli. Sama juga dengan kalau kita menggunakan hikmat DJ radio. Biasanya DJ radio ni waktu-waktu nak raya dia ada guna, betul tak? Betul tak? Dia umumkan promosi kedai ni beri promosi beli satu dapat satu. Kan beli satu memang dapat satu. Ada beli satu dapat 10 tak? Beli satu percuma satu. Kalau contohlah beli satu percuma satu. Beli 2 percuma beg plastik. Dapatlah beg plastik. Beg plastik yang cantik lah. Bukan beg plastik yang warna kuning, warna merah tu. Dapat beg dan sebagainya. Itu contoh promosi yang digunakan.
antara kelebihannya ialah orang akan dapat tahu dengan mudah lah. Sama juga dengan gegantung ni. Sama juga kalau kita contoh kita tak tahu tempat tu. Gegantung inilah yang memberi pertolongan kepada kita untuk kita tahu tempat tu. Sama juga dengan tanda arah. Kalau tak ada tanda arah di jalan raya, mungkin kita sesat lah. Kita nak pergi Terengganu kan, tak ada tanda arah, salah jalan, daripada nak pergi ke Terengganu, pergi Kuala Lumpur. Salah lah tu. Sama juga dengan promosi ni. Mungkin sandwich ni adalah harganya. Kat situ dia tak tunjuk. Ada tak tunjuk situ harganya berapa? Ada tak? Tak ada kan? Jadinya untuk tak harga tu mungkin semasa di gerai tu barulah dia orang tahu berapa harga sandwich ni. Okey? Boleh tak murid-murid cikgu? Boleh tak? Dengan kaedah yang akan digunakan oleh Farisha ni, boleh tak? Boleh Boleh. Boleh. Kita teruskan dengan melengkapkan peta pelbagai ahli dengan jawapan yang sesuai. Ni sama je dalam buku teks pun sama, yang ni pun sama. Okey. Kalau kamu perhatikan, peta pelbagai ahli ni ia kesan dan apa cikgu lupa dah. Okey. Dia sebelah sini kesan dia. Sebelah kanan sebelah kanan ni kesan, yang ini dia punya maklumat. Contoh Okey, contoh penggunaan media sosial untuk promosi, kesannya apa? Yang ni tadi. Apa kesannya kepada pengguna? Apa kesan dia? Contoh yang kesan ni, contoh kesan pelanggan terdiri daripada warga sekolah. Yang sini kita nak tulis apa ni? Ada satu lagi, kaedah yang kumpulan Farisha gunakan tadi. Ini penggunaan media sosial yang baru, yang terkini. Ini memasang gegantung. Yang lagi satu, kaedah yang kedua apa? Apa kelas kaedah yang kedua? Kita bincang. Terima kasih. Mengedarkan risalah. Terima kasih Hana. Mengedarkan risalah promosi. Kesannya pelanggan terdiri daripada warga sekolah. Okey, memasang gegantung untuk promosi. Kesannya apa cikgu cakap tadi? Apa cikgu cakap tadi masa kita bincang tentang gegantung ni? Apa yang kita akan dapat daripada kita memasang gantung ni? Kesan dia. Apa kesan dia? Tak dengar Alif. Apa kesan dia kelas? Kalau penggunaan media sosial ni, apa kesan kepada kita? Kesan ni apa? Ni maklumat tersurat. Tersirat ni sini. Sama lah. Kesan ni apa? Media sosial tu. Apa kesan dia? Orang datang. Tapi tulis ayat yang lengkap lah. Jangan tulis orang datang kan. Macam tak kena pula. Tulis ayat yang lengkap. Betul. Terima kasih Azim. Pelanggan bertambah. Lagi sekali Azim tak dengar lah. Putus-putus Azim. Pelanggan datang. Okey, pelanggan datang ataupun pelanggan dapat tahu info. Gitu. Kalau memasang gantung tu apa? Apa kesan memasang gantung? Kamu tengok gantung tu jauh dah, tahu dah. Apa? Daripada jauh dah tahu dah. Apa? Apa kesan kalau kita pasang gantung ni? Kesan dia apa? Cikgu sebut lah tadi. Menarik perhatian pelanggan. Terima kasih Ali Imran. Boleh tu. Boleh tu. Contoh jawapan kesan bila kita pasang gantung tu, dia dapat tarik perhatian. Orang nak beli. Itu contohnya. Okey, ini peta pelbagai alih
Maklumat tersuratnya yang sinilah. Maklumat tersurat tadi yang kaedah tadi, 3 kaedah tadi. Maklumat tersiratnya ataupun kesannya, yang ni kamu kena cari sendiri sebenarnya. Tapi kita dah buat perbincangan ni. Kalau yang ada dalam ni dah ada modul tu boleh terus tulis. Itu dah siap hari ni. Okay? Boleh murid-murid cikgu siapkan untuk hari ni. Hari ni satu latihan je. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Boleh. Mudah je kan? Mudah je kan? Boleh. Boleh. Kita dah nak bersekolah dah ni. Kita dah nak bersekolah dah ni. InsyaAllah kita akan bersekolah. Tapi tak tahu bila. Kita sekolah sampai bulan berapa? Tahun 5. Tahun 5 kita sekolah sampai bulan berapa? Jangan fikir tahun 6 lagi. Bulan 3. Sampai bulan 3 kamu akan berada pada tahun 5 sampai bulan 3. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa di sekolah tapi tak tahu bila. Okay, sebabnya minggu lagi 1. Sebelah hari bulan tu prasekolah dah masuk. Okay, prasekolah dah pergi sekolah kan. Lepas tu kemungkinan kamu lah pula akan masuk ke sekolah semula. Okay. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita mengakhiri sesi Google Meet hari ni? Tak Ada soalan? Okay, boleh buat kan? Boleh. Okay, kalau boleh saya rasa sampai di sini dahulu kita punya kelas online ni. Kita akan latihan pada hari ini. Semoga dengan apa yang kita buat hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu akhiri kelas online dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Sama. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Sama-sama.